Channel Adi Story akan berkongsi cerita-cerita yang telah terjadi, sama ada kes kejadian, info, kisah-kisah seram, dan jika ada tambahan cerita atau info menarik, aku akan kongsikan. Video-video yang akan dikongsi, aku dapat info daripada berita, video yang telah dikongsi dan artikel. Mungkin ianya ada persamaan dan mungkin ianya tidak begitu lengkap. Diharap teman-teman boleh memberi komen-komen untuk tambahan dan juga bantu untuk kongsi bersama. Tanpa membuang masa lagi, cerita akan bermula sekarang. Selamat menonton. Penjara Pudu. Di Kuala Lumpur ini, jika orang bertanya tentang penjara Pudu, pasti ramai orang yang tahu, dan ramai juga orang yang tahu cerita di sebalik penjara Pudu ini. Penjara yang menempatkan pesalah, iaitu banduan, dan ada juga orang yang akan teringat pada zaman jajahan dahulu, serta pernah juga berlaku penyakit yang berbahaya di dalam penjara ini. Kisah terkenal seperti Mona Fendi, Botak Ching, dan ada lagi perkara-perkara lain yang terjadi di sini. Penjara Pudu adalah sebuah penjara yang terkenal di Malaysia. Ianya terletak di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur. Penjara ini telah dibina pada tahun 1891 pada zaman penjajahan British. Ianya digunakan untuk mengurungkan sekurang-kurangnya 600 orang banduan. Bangunan penjara Pudu ini telah dibina di atas tapak bekas tanah perkuburan Cina pada masa itu. Di tapak penjara Pudu menyimpan pelbagai kisah yang tak terungkap, kisah-kisah seram dari hari penubuhannya sehinggalah hari ini. Jadi tidak hairanlah sekiranya masih banyak lagi misteri yang belum diungkaikan. Di video ini aku ingin berkongsi dengan teman-teman kisah-kisah yang pernah berlaku di penjara Pudu dan juga kisah-kisah misteri yang pernah berlaku di sana. Bilik banduan akhir. Kenapa dipanggil bilik banduan akhir? Sebab ia merupakan bilik bagi penjenayah kesalahan berat sebelum dihukum gantung sampai mati. Di bilik terakhir inilah pesalah akan menangis, meratap, menjerit dan bercakap seorang-seorang. Pesalah jadi begitu sebab tak kuat semangat untuk menempuh hari kematian keesokan harinya. Menurut warden yang masih ada di penjara Pudu, semasa proses kosongkan sel, mereka selalu terdengar suara saru-sayu, meminta tolong, menangis dari bilik itu. Siapalah yang tak takut jika sudah pasti engkau akan dihukum mati pada keesokan harinya? Kalau akulah, aku pun takut. Tak tahu nak cakap macam mana lagi. Perasaan pada malam tu mesti tak boleh tidur, fikir yang macam-macam sebab besok adalah hukuman untuk engkau. Ada juga yang berkongsi sekiranya hukuman gantung itu dibacakan pada hari Isnin, maka hukuman gantung sampai mati dilakukan oleh pada hari Jumaat, iaitu untuk semua banduan akhir beragama Islam. Apabila seorang banduan bakal dihukum gantung sampai mati, maka namanya di ketika itu akan menjadi banduan akhir dan biliknya akan diasingkan. Nama biliknya ialah sel akhir. Katakanlah hakim menjatuhkan hukuman pada hari Isnin, maka ketika itu baki kehidupan harinya ialah Selasa, Rabu dan Khamis sahaja, sebab hari Jumaat adalah hukuman akan dilakukan. Selalunya hukuman yang akan dilaksanakan pada hari Jumaat ini antara jam 6 pagi dan jam 7 pagi. Esok pagi atau malam itu, banduan akhir akan diberi pilihan untuk memilih makanan yang tidak melebihi kurang dari RM7.50. Dia diberi pilihan, boleh pilih sama ada cakotiau, nasi ayam, cucuk udang, lebih kurang macam tu. Selalunya banduan akhir ni mereka takkan sentuh makanan yang diberikan sebab mereka dah tak akan rasa dan tak ada hati pun nak makan makanan tu. Ada satu kisah yang boleh dikatakan menarik berlaku kepada seorang banduan akhir di sel akhir. Ada seorang banduan yang pandai melukis. Dia melukis potretnya sendiri sebelum dihukum gantung. Warden memberitahu lampu di bilik itu akan dipadamkan. Namun, dalam kegelapan itu, potret itu dikatakan akan bercahaya seolah-olah hidup.
Ada juga yang mendakwa potret itu ada kalanya menangis sebab ada banduan yang berkongsi dia nampak air mata keluar daripada mata di dalam lukisan tu. Kisah seterusnya, pegawai penjara telah disakat. Ketika pegawai penjara membuat rondaan, mereka telah disakat dengan lembaga hitam yang merenung tajam. Ada juga bayangan kanak-kanak bermain dan perempuan berjalan di tengah lorong penjara. Banyak kali gangguan sebegitu berlaku dan mengganggu pegawai bertugas serta banduan. Ada beberapa kawasan yang sering menjadi laluan makhluk halus seperti tangga, pintu masuk ke bilik tidur staf dan juga bilik akhir. Pernah juga pegawai telah ditolak dari belakang. Banduan juga pernah bercerita ada seorang lelaki berjalan di tengah-tengah sel dengan muka yang mengerikan. Ingatkan warden, tapi sebaliknya. Banyak juga cerita-cerita yang telah dikongsikan oleh pegawai dan juga banduan. Ada juga yang telah berkongsi di tapak penjara Pudu ini pada zaman dahulu, tentera Jepun telah menggebumikan ramai tentera yang terkorban selepas menang Perang Dunia Kedua di Malaya. Ini menjadikan kawasan sekitar penjara Pudu satu tapak perkuburan yang besar. Roh-roh yang tak tenang daripada bangsa Cina, Inggeris dan Jepun sering mengacau menjelma dalam pelbagai bentuk atau imej yang mengerikan. Paling menonjol ialah di bilik gantung di mana beratus-ratus banduan menerima hukuman gantung dan roh mereka dikatakan berhantu dan mengacau para petugas serta banduan yang masih hidup hampir setiap malam. Geramkan teman-teman, siapa yang pernah ternampak dan kena kacau dekat dalam penjara Pudu ni kan? Mungkin mereka masih ingat sampai sekarang. Cerita seterusnya, penjara Pudu untuk lawatan awam. Penjara Pudu dibuka kepada orang awam untuk lawatan pada 3 Mei 1997. Lebih daripada 6 bulan selepas banduan terakhir dipindah keluar ke kemudahan moden di penjara Sungai Buloh. Lebih daripada Malaysia ringgit 1.7 juta dibelanjakan bagi mengubah penjara ini menjadi tarikan pelancong. Sebahagian besar perbelanjaan itu ditelani oleh pembinaan bilik pameran untuk memperagakan koleksi dan rekod-rekod sejarah. Yuran masuk pada RM12 setiap orang dewasa. Setakat Disember 2012, hampir 90% bangunan penjara Pudu telah menyembah bumi kecuali pintu gerbang penjara dan tembok penjara. Pintu itu dizapkan atau dipindahkan ke suatu tempat yang baru atau diratakan sepenuhnya, memberi laluan kepada projek pembangunan Bukit Bintang City Centre. Ada tak teman-teman pernah tengok atau lalu di kawasan penjara Pudu sebelum ianya dirobohkan? Ada tak teman-teman lalui cerita-cerita mistik mungkin yang tinggal berdekatan dengan penjara Pudu ni? Sila tulis di ruangan komen untuk kita berkongsi bersama. Dah habis cerita tentang penjara Pudu yang aku sampaikan. Ada banyak lagi tahu cerita-cerita yang berkenaan dengan penjara Pudu. Teman-teman boleh layari di laman web untuk cari cerita yang lain. Mungkin tiada dalam video ini. Penjara Pudu hanyalah dalam kenangan. Sekarang pada tahun 2022, aku tengok shopping mall baru sudah berdiri di tapak penjara Pudu. Teman-teman boleh pergi ke shopping mall baru itu. Aku tengok memang cantik dan juga banyak lampu. Sekarang aku tengok banyak juga viral tentang shopping mall ini. Baiklah teman-teman, sekian video hari ini dari aku. Diharap teman-teman dapat info dan pengetahuan dari video ini. Jika teman-teman ada penambahan, perkongsian dan info dari cerita ini, mungkin ianya tak lengkap, sila komen di bawah untuk perkongsian bersama ya teman-teman. Jika teman-teman suka video ini, mohon berikan like, subscribe dan kongsikan video ini untuk teman-teman yang lain. Ianya untuk menambahkan cerita dan info dari channel ini. Okeylah teman-teman, setakat ini saja untuk video hari ini dan sampai berjumpa lagi di video akan datang. Bye dari aku, channel Adi Story.